Assalamualaikum, hari ini kita masuk subtopik putaran 11.4. Alright, putaran. Selepas translasi pantulan, awak akan belajar putaran. Okey, jom. Apa itu putar? Dia ada 3 perkara. Putar ni means awak berpusing. Macam, boleh bayangkan ni jam So, kalau ni jam, ini jam bergerak. So, dia akan ada gerakan. Okey, ataupun awak main dekat taman tema yang duduk kat kerusi yang berpusing bulatan tu kan. So, ni mungkin kerusi awak sebelum. So, bila awak berputar, kerusi awak selepas akan berada kat sini. Okey, so kita tengok cara nak jawab soalan Okey. Sekarang sila tengok contoh yang ke-18. Awak ada objek A, B, C, D. Kalau image dia mesti prime. Saya dah ajar after objek kepada image. So kalau dikata berputar arah jam, awak punya tangan mesti ikut arah jam. Okay, kalau dikata lawan jam, mesti tangan awak baca ke belakang. Okay, so dekat sini awak bergerak ke kanan arah jam. Bermakna awak bergerak satu arah jam. Kedua, 90 darjah sudut dia. Kemudian awak punya pusat ialah tempat yang pemegang dia tadi. Okay, untuk soalan kedua, awak punya objek sebelah kanan, A. Awak punya image bergerak sebelah kiri, bermakna dia bergerak ke belakang. So, untuk gambar yang kedua, dia gerak ke arah lawan jam. So, dia akan bergerak ke arah lawan jam satu. Awak kena statekan. Yang kedua, dia bergerak sebanyak 90 darjah. Sama macam tadi juga. Cuma arah je berbeza. Dan pusat dia ialah pusat putaran S. Okay. Ni awak kena maklum kalau 90 dia memang beza terus. Kalau 180 dia benda yang sama. 180 benda yang sama. Maksudnya kalau duduk ke atas, 180 berpusing, awak akan berada bawah. So dia tak ada masalah. Maknanya awak nak jawab. Contoh ada keluar soalan, awak akan kata putaran 180 pada titik T. Putaran 180 ke titik T. Contoh, pertama awak kata arah jam, yang kedua awak kata lawan jam. So maksudnya kedua-dua jawapan tu sama maksud. Sebab 180 arah bawah dengan atas dia sama. Okay, nanti kalau kita jumpa soalan awak akan lebih clear lah. Right, kita tengok dulu soalan yang awak nak kena catat. So pastikan apa yang awak nak catat di buku awak ialah catatkan contoh 18. Tolong salin contoh 18 keseluruhan, soalan, rajah dan jawapan. Supaya awak tahu apa benda yang nak kena catat. 3 sudut, arah, pusat, titik. Okay, mesti 3 perkara. Baru dapat 3 markah. Okay, next. Alright. Ini dia ada cara baca sudut lah. Katakanlah daripada tengok kepala P kepada kepala P lagi satu kan. So, bila awak baca sudut, pastikan awak baca protektor tu dari kosong. Baca kepada tempat yang awak nak tuju. Daripada kosong, awak baca ke tempat tuju. Kalau ditunjuk 90, means jarak dia 90 lah. Dia mesti sebelum ke selepas. Tu cara baca protektor. Okay, kalau awak tengok huruf Q, cara baca protektor dia ialah Q yang sebelum dengan selepas tu mesti dibaca dari kosong. Okay, barulah mereka sentiasa akan bersudut yang sama. Okay. So next, lepas salin contoh yang tadi, saya nak awak belajar tentang contoh 21. Sebab nanti akan ada tutorial buku Oren tau. Dia tanya 21. So sila buat contoh 21, cara melukis garis renjang. Cara melukis garis renjang, which is apabila awak ada 2 soalan macam ni, satu objek, satu image. Dia suruh awak tentukan mana pusat. Bila nak tentukan mana pusat, awak kena ambil garisan huruf yang sama, A dengan A prime. So awak kena dapatkan garisan dan dapat dia punya garis renjang. B dengan B prime dapatkan serenjang, C dengan C prime pun dapat serenjang. Cara nak buat serenjang, pastikan awak buka dia lebih besar dari sebelum. Okay, contohnya tadi saya bagi tahu awak nak tengok antara A dengan A prime kan. So sini A dengan A prime. So pastikan awak garis dulu daripada titik A ke titik A prime macam ni kan. Pakai pembaris lah. Okay, lepas tu awak tengok garisan tadi. Pastikan dia tak boleh kurang dari separuh. Okay. So, kalau saya kata separuh dia setakat ni kan, pastikan awak, sekejap saya repair pensel ni. Dia mesti, okay. Kan ni separuh dia. So, awak kena lebih daripada separuh. Okay. Besarkan sikit. Okay. Ke atas, ke bawah. Tu belah kiri dia. Sekarang belah kanan pula. Ke atas, ke bawah.
Ingat syarat tadi lebih besar dari separuh. Maksudnya kalau ni besar dia, ni separuh dia kan? Pastikan awak buka. Ni separuh dia. Pastikan awak buka lebih besar dari tu. Okey, kemudian awak ambil dua-dua persilangan tu. Okey, garis. Nampak tak? Inilah dia punya garisan serenjang. So, berbalik pada contoh 21, yang kedua yang awak kena buat tu kan. So, pastikan dapatkan serenjang untuk A, meneping yang atas ni. Kemudian dapatkan serenjang untuk B pula. Yang ni, meneping yang bawah. Kemudian tengok dia punya persilangan. Persilangan tu macam ni lah, dia bersilang. Okay, dia bersilang kat bawah ni tau. So, bila dia bersilang kat bawah, hari ni study memang total buku teks pastikan awak faham. So, awak punya point dekat bawah lah. So, tandakan sebagai point apa? Huruf D katakan. Tandakan sebagai point D. So, akan kata dia bergerak daripada objek bawah ke atas. Maknanya dia bergerak daripada kiri ke kanan. So, dia bergerak arah jam. Arah jam sebanyak 90 darjah. Okay. So, arah jam 90 darjah titik D. Macam itulah dia kena ada 3 perkara untuk dihuraikan. So, hari ni adalah tajuk putaran sahaja. Tak ada latihan, awak cuma hanya buat nota sebab dekat nota tu awak dah belajar dah. So, pastikan nota contoh 21 dan contoh yang tadi 18. 2 cukup. Alright, terima kasih.